Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Sabah versus Terengganu, yang mana kedua-dua pasukan terikat dengan kedudukan dua sama. Sabah gol dijaringkan oleh Derelok dan juga oleh Telmo, manakala pasukan Terengganu dijaringkan oleh Sony Nordin melalui free kick. Dua-dua gol free kick yang superb, yang lawa. Jadi senang cerita, 4 gol semalam semuanya bukan daripada open play, semuanya daripada segi set pieces. 1 daripada penalti, 3 daripada free kick. So memang obviously lah kita boleh nampak yang kedua-dua pasukan agak tempang dan juga agak sukar sebenarnya untuk bermain secara open, dan juga agak sukar untuk utilize mereka punya build-up gameplay lah pada perlawanan semalam. Jadi itu adalah faktor utama kenapa game pada perlawanan semalam disudahkan melalui set pieces yang mereka dapat lah. And kalau kita lihat, Sabah juga kehilangan beberapa tonggak utama seperti Rizal Ghazali, Sadir Ramdhani, dan untuk mengetuai bahagian kanan lah. Kalau kita lihat bahagian kanan pasukan Sabah semalam memang berada di bawah below par, tidak seperti sebelum-sebelum ni. Combination play yang ditunjukkan oleh Sadir dan juga Rizal Ghazali masih belum boleh ditandingi lah oleh S. Kumarin dan juga Jafri Chu. Kedua-dua player ni masih lagi banyak yang perlu improve sekiranya mereka nak beat first 11 Sabah, iaitu Rizal dan juga Sadir Ramdhani. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Sabah. Apakah perkara positif untuk pasukan Sabah pada perlawanan ni? Secara jujurnya, perkara positif untuk pasukan Sabah, yang pertama, saya boleh puji defense department mereka. Sebab apa? Sebab mereka berjaya untuk mengekang attacking pasukan Terengganu dengan sangat baik. Iaitu kita boleh nampak yang Gabriel Perez dan juga Dominic Tan, mereka sebenarnya bagus daripada segi in term of man-to-man marking dalam penggunaan dan juga dalam mengekang pergerakan daripada Jordan Mintoh untuk menerima bola di kawasan di box pasukan Sabah lah. Yang mana man-to-man marking yang ditunjukkan oleh Gabriel Perez telah menyukarkan daripada segi sudut Jordan Mintoh untuk menerima bola secara direct daripada pemain-pemain tengah ataupun winger pasukan Terengganu. Jadi kita boleh nampak pergerakan Jordan Mintoh terbatas apabila sentiasa dimarking oleh pemain-pemain Sabah di kawasan di box pasukan Sabah itu sendiri. Dan memang kita boleh nampak yang Jordan Mintoh punya pergerakan pun tidaklah terlalu banyak dan tidak ada ruang untuk dia terima bola ataupun melakukan percubaan. Jadi itu perkara pertama lah tentang defense department pasukan Sabah yang bermain dengan sangat baik. Dan yang kedua, kalau kita lihat juga pemain pasukan Sabah di defense department mampu untuk mengekang asakan-asakan yang bertali arus yang dilakukan oleh pasukan Terengganu sewaktu mereka cuba untuk menyerang pasukan Sabah di bahagian kiri pasukan Terengganu dengan penggunaan daripada Sony Nordin. Kita tahu Sony Nordin ni adalah seorang pemain yang sangat lincah, sangat laju, tetapi pemain pertahanan pasukan Sabah berjaya untuk delaykan pergerakan daripada Sony Nordin dan menyebabkan banyak gerakan-gerakan Sony Nordin yang berlaku di bahagian kiri secara open ataupun secara terbuka berjaya untuk di-intercept ataupun untuk mengeluarkan bola daripada Sony Nordin melakukan cutback ataupun crossing ke dalam di box pasukan Sabah bagi mencari Jordan Mintoh lah. So Sony Nordin secara efektifnya daripada segi keberkesanan secara open game, memang pemain pertahanan pasukan Sabah berjaya untuk memberhentikan dia daripada bergerak masuk ke dalam di box pasukan Sabah lah, ataupun memberi ancaman yang berbahaya ke arah gawang gol pasukan Sabah. Tetapi in term of daripada segi free kick, memang Sony Nordin lebih bagus lah. Dan jadi benda tu memang kita boleh pujilah tentang defense department pasukan Sabah. Mereka berjaya untuk mengekang pergerakan-pergerakan daripada bahagian wide area yang dilakukan oleh pemain Sabah sewaktu first half. Tetapi bila masuk second half, kita boleh nampak ada berlakunya perubahan oleh Terengganu, iaitu dia bawa masuk Syafiq Ismail, dan Syafiq Ismail memberikan dimensi baru kepada attacking pasukan Terengganu. Tetapi secara begitu pun pasukan Sabah masih lagi mampu untuk bertahan dengan sangat baik daripada membiarkan pemain Terengganu untuk melakukan percubaan terus ke arah gawang gol pasukan Sabah lah. So defense department lah perkara pertama yang boleh saya puji untuk pasukan Sabah, sebab mereka sangat compact, reading game mereka bagus, awareness mereka bagus, mereka berjaya mengekang pergerakan winger-winger pasukan Terengganu dengan sangat baik. Mereka berjaya mengekang gol poacher pasukan Terengganu iaitu Jordan Mintoh daripada berada dalam kedudukan yang bebas untuk menerima bola. Itu perkara yang pertama. Yang kedua,
Apa yang boleh saya puji tentang pasukan Sabah sebenarnya adalah apabila masuk second half, iaitu pertukaran yang dilakukan dengan membawa masuk Jayden Paraiba. Yang mana kemasukan Jayden Paraiba barulah kita nampak yang bahagian kiri pasukan Sabah ni hidup, ataupun kita nampaklah dia nampak gameplay yang menarik sikit. Sebab apa? Sebab kemasukan Jayden ni barulah kita nampak yang Sabah boleh menyerang di bahagian kiri. Kalau tak, kita boleh nampak Sabah lebih kepada pembinaan game di bahagian kanan dengan penggunaan daripada Jeffrey Chew yang buat overlap bermain sebagai wingback untuk memberi bantuan kepada Esku Marin lah. Tetapi apabila Sabah bermain di bahagian kiri, kemasukan Jayden telah memberi dimensi yang baru kepada corak permainan pasukan Sabah dan beberapa kali berjaya untuk beat pertahanan pasukan Terengganu untuk melakukan percubaan. Tetapi in term of connectivity ataupun bagaimana mereka nak menyambung dengan bahagian tengah ataupun bahagian serangan masih lagi menjadi permasalahan pada perlawanan ini, yang menyebabkan boleh dikatakan link up play dan combination play yang cuba dibentuk tidak menjadi pada perlawanan ni. Jadi dua perkara tu boleh saya bagi pujian kepada pasukan Sabah. Dan yang terakhir, apa yang boleh saya bagi pada pasukan Sabah adalah mengenai set pieces. Sebab apa? Setiap kali mereka dapat corner kick ataupun free kick, mereka berjaya memanfaatkan dengan hantaran-hantaran yang tepat ke arah pemain-pemain pasukan Sabah sendiri, iaitu mereka berjaya menjaringkan gol melalui Telmo. Mereka ada satu percubaan daripada Gabriel Perez yang berjaya ditepis oleh Suhaimi. So Badrul Bahtiar punya free kick direct hampir menjaringkan gol. So senang cerita, set pieces Sabah daripada segi hantaran dan juga direct percubaan boleh dikatakan mereka memang berbahaya, memang consistently bagus lah untuk game-game dalam Liga Super. Bukan game ni saja, tetapi overall game. Jadi benda tu memang positively bagus lah. Tetapi kelemahan pasukan Sabah yang paling ketara, kita cerita pasal kelemahan untuk pasukan Sabah pada perlawanan ni. Yang pertama adalah mereka punya wingback gagal untuk berfungsi dengan baik, iaitu kalau kita lihat di bahagian kanan ataupun bahagian kiri, penggunaan Danny Ting dan juga Jeffrey Chew hanya diutiliskan dalam beberapa kali sahaja, iaitu Jeffrey Chew bermain dengan agak baik dalam satu pergerakan yang dia create kepada penalti untuk Danny Ting dapat, dan Danny Ting pun pergerakan yang tu sahaja memberikan impak yang positif kepada gerakan build-up yang dilakukan oleh pasukan Sabah. Tetapi selebihnya boleh dikatakan penggunaan daripada Danny Ting dan juga Jeffrey Chew as a wingback boleh dikatakan berada di bawah below par. Mereka berdua tidak mampu untuk menggerakkan gerakan yang bagus, dan juga banyak penggunaan daripada Jeffrey Chew banyak buat mistake di bahagian kanan pasukan Sabah sendiri. Kita boleh nampak beberapa kali Jeffrey Chew kehilangan bola di kawasan Sabah sendiri dan berhampiran dengan D-box pasukan Sabah dan membuat mistake-mistake yang sama berulang kali. So boleh dikatakan dalam fasa build-up memang wingback pasukan Sabah di kanan dan kiri tak berfungsi dengan baik seperti mana game-game sebelum ni. Itu yang pertama. Yang kedua juga kita boleh nampak yang Badrul Bahtiar terlalu isolated bersama dengan Darren Lock di bahagian hadapan, yang mana Badrul Bahtiar berkeseorangan di bahagian hadapan dan dia tak ada orang yang support dan tak ada orang yang nak create game kepada beliau. So tak ada orang nak link up, tak ada orang nak create combination play, yang menyebabkan beliau isolated di bahagian hadapan. Begitu juga dengan Darren Lock yang banyak untuk cover up bahagian kiri ataupun bahagian wide area di bahagian kiri, dan bila dia dapat bola dia juga isolated, tak banyak orang memberi support, menyebabkan dia terpaksa bawa bola berkeseorangan dan mudah dipatahkan. Dan untuk game ni kita boleh nampak impak yang diberikan oleh Esku Marin juga tidaklah terlalu positif, yang mana Esku Marin juga agak tenggelam pada perlawanan ni. Dan yang paling penting, midfield pasukan Sabah juga tidak terlalu hidup apabila gandingan daripada Telmo dan juga Stuart Wilkin tak mampu untuk membentuk satu dimensi yang bagus bagi menggerakkan serangan dan juga connect antara midfield department dan juga attacking department dengan sangat baik. So boleh dikatakan memang Sabah daripada match sharpness, daripada pressure, daripada segi build-up memang agak kurang pada perlawanan ni. So mereka mungkin perlu perbaiki lagi dan tingkatkan lagi gameplay lah untuk the next game. Untuk pasukan Terengganu pula, apa yang boleh saya puji tentang pasukan Terengganu adalah mengenai mereka punya gameplay. Kalau kita tengok kepada corak permainan dan juga first 11 yang diturunkan oleh Tommy Slav, adalah dia melakukan beberapa perubahan yang ketara. Yang pertama, dia letak Alif Zakaria main kanan dan Azam Azmi main winger kanan, dan dia letak Arif Fazilah main kiri dan Sonny Nordin main kiri, dan di bahagian tengah dia bawa masuk Omid Nazari untuk bertindak sebagai attacking midfielder bagi untuk menjadi player nombor 10 lah kepada bahagian serangan pasukan Terengganu itu sendiri, dan meletakkan Habib dan juga Liridwan di bahagian tengah macam biasa. So
Kalau kita nampak apa perubahan ataupun apakah perkara positif yang ditunjukkan oleh pasukan Terengganu pada perlawanan ini. Perkara positif sebenarnya yang pertama adalah di second half, iaitu pertukaran yang dibuat oleh Kostomi dengan membawa masuk Syafiq Ismail menggantikan Arif Fazilah, yang mana kemasukan Syafiq Ismail di bahagian kanan, push balik Azam Azmi main right back dan Ali Zakaria main left back, telah memberikan satu corak permainan yang lebih efektif. Apabila Syafiq Ismail masuk, memang dia banyak memberikan ancaman kepada bahagian pertahanan pasukan Sabah dan ada create beberapa percubaan, dan salah satu percubaan dia hampir gol tetapi melepasi palang sedikit sahajalah. So benda tu positif lah. Bila masuk Syafiq Ismail ni, barulah kita nampak yang pasukan Terengganu ada winger di bahagian kanan yang efektif, yang boleh melakukan penetration run, ball control yang bagus, ada ball defense yang bagus untuk beat, dan juga masuk ke dalam D-box pasukan Sabah, melakukan crossing. Tak seperti Azam Azmi lah, sebab Azam Azmi ni memang kita nampak dia lebih kepada defensif punya player, dia bukannya attacking minded punya player. So kita boleh nampak apabila pasukan Terengganu cuba untuk utilize penggunaan Azam Azmi di bahagian winger, dia agak kurang kreatif daripada segi ball control, daripada segi seorang winger untuk beat pertahanan lawan. Jadi pergerakan dia mudah dibaca lah oleh pertahanan lawan, berbanding dengan kemasukan Syafiq tadi nampak lebih positif. Itu yang pertama yang saya suka. Yang kedua, apa yang saya suka adalah tentang Sony Nordin lah. Untuk game ni Sony Nordin adalah wira bagi pasukan Terengganu. Apabila dia bermain, work rate dia tinggi. Kalau daripada segi open game, mungkin dia boleh perbaiki banyak benda yang dia boleh perbaiki sebenarnya. Apabila dia bawa bola di bahagian kiri, dia sebenarnya agak isolated, dia berkesorangan, tetapi dia boleh bawa lebih deeper dan lebih masuk ke dalam di box dan sebagainya. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah apabila dia nak release the ball, space yang dia ada tadi telah ditutup oleh pasukan Sabah, yang menyebabkan daripada segi dia boleh buat cutback ataupun untuk melakukan crossing ke dalam D-box pasukan Sabah telah berjaya untuk di-intercept ataupun di-block oleh pertahanan Sabah dengan begitu baiklah. Tetapi pujian harus diberikan sebab dia ada work rate yang bagus, dan dalam pada masa yang sama dia mempunyai technical ability yang bagus daripada segi finishing melalui free kick dan direct free kick. So benda tu memang positif lah, sebabkan dua free kick dia berjaya untuk membawa pulang satu mata berharga kepada pasukan Terengganu apabila bermain di away lah. Dia punya knuckle ball memang on point lah, so Syukar Fahmi tak boleh nak save dan sebagainya. So itu tentang benda yang kita boleh puji lah untuk pasukan Terengganu. Dan kalau kita lihat kepada corak permainan yang cuba diterapkan oleh Kostomi, dia banyak lebih kepada bahagian midfield. Tetapi benda yang menjadi permasalahan adalah apabila bahagian midfield ni Habib Harun sahaja yang boleh dikatakan agak hidup. Tetapi pemain seperti Liridon dan juga Omid Azari tak memberi apa-apa impact yang positif kepada build-up ataupun progression ball di bahagian tengah. So susah jugalah apabila Habib Harun seorang saja hidup, sebab Habib Harun semua nak buat, dia nak cover defense, dia nak cover attacking, dia nak move forward, dia nak kena move balik lebih deeper, cover up, bagi give rotation pada back four dan sebagainya. So benda ni lah yang pasukan Terengganu kena perbaiki. Dan kelemahan untuk pasukan Terengganu macam saya cakap tadi, dia minta bila lawan dengan pasukan yang main man to man marking, dia tak ada banyak space, tak banyak ruang, dia tak boleh nak buat something yang lebih better. Yang kedua adalah bahagian attacking midfielder pasukan Terengganu masih lagi tak ada seorang player yang lebih kreatif untuk create movement di bahagian serangan. Dan untuk winger pasukan Terengganu ada pemain-pemain yang bijak, ada pemain yang kreatif, ada yang laju dan sebagainya, tetapi dari segi decision making, daripada segi open gameplay agak kurang. Daripada defense mungkin mereka boleh perbaiki, daripada segi mereka punya man to man marking, daripada segi mereka buat mistake dan juga memberi ruang kepada pemain lawan untuk exploit, mereka masih lagi boleh perbaiki lah. Jadi secara overallnya perlawanan semalam agak seimbang, sebab kedua-dua pasukan daripada segi open game, daripada segi build up memang agak kurang lah, dan memang boleh dikatakan mempunyai masalah yang sama. Dan kita boleh nampak perbezaan yang ketara, dan kedua-dua pasukan berjaya untuk skor gol hanya melalui daripada penalti dan juga free kick sahaja. Jadi harap the next game boleh improve lah. Itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.